Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Pada malam ni kita akan sambung perbincangan fiqh sirah pada muka surat 137. Muka surat 137 bahagian D itu, dakwah jahriyah, iaitu dakwah secara terang-terangan. Kalau sebelum ni kita bincang dakwah sirriyah, iaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi. Ini masuk fasal yang kedua, iaitu dakwah secara terang-terangan. Mana 3 tahun berlalu masa dakwah secara rahsia dan perseorangan. Dalam masa itulah terkumpul sekelompok orang beriman yang memenuhi seruan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu, maknanya selepas 3 tahun itu, turunlah perintah untuk berdakwah secara terang-terangan dan diperintahkan untuk mengumumkan bahawa Nabi SAW ni adalah Nabi yang diutuskan. Mana sebut secara terbuka di khalayak kepada seluruh masyarakat, tak kira siapa mereka. Ini dia sebut sebagai dakwah secara jahriyah. Walaupun demikian, beliau, yakni Rasulullah SAW, tetap merahsiakan nama-nama sahabat dia. Maknanya Nabi itu sudah sebut secara terbuka, tapi setengah-setengah sahabat, kalau dalam kitab-kitab hadis dia kata sahabat yang tidak ada keluarga, kalau tidak ada pengaruh besar. Jadi mereka ni mudahlah kalau nak dikenakan apa-apa gangguan. Untuk sahabat-sahabat yang begini keadaan, maka Nabi tak sebut nama dia. Tapi sahabat-sahabat yang ada kedudukan, yang ada keluarga besar, bila Nabi sebut secara terbuka Islam ni, mereka pun sebut juga. Tapi bagi sahabat yang tidak ada keluarga, mungkin ada sekadar isteri, anak gitu saja, tidak ada keluarga besar, pada waktu ni mereka masih lagi mengamalkan dakwah secara sirriyah itu. Baik. Semua itu tetap dirahsiakan demi menjaga keselamatan mereka dari seksaan orang-orang kafir pada waktu itu. Seperti mana yang saya sebut sebelum ni, setengah ulama kata pada waktu ni, setengah-setengah kita lah, lelaki 40 orang, perempuan seorang. Tapi pendapat itu kebanyakan ulama kata perempuan ada beberapa orang dah. Tapi makna dalam kira jumlah itu lagi, masih dalam jumlah, tak siapa lagi kita kata 60 orang. Jadi ayat yang pertama diturunkan untuk misi dakwah secara terang-terangan adalah firman Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kaum kerabatmu yang terdekat. Maknanya hak ni hak sepupu, pak dara, tu maksudnya. Hak atas rumah Nabi tu sesadah kawan-kawan rapat dia, orang-orang dia yakin tu disebut dah. Hak ni Bani Hashim. Keluarga Bani Hashim. Sebab Bani Hashim ni kira-kiranya hak paling rapat lah, sebab kalau kira daripada kita kata Abdul Muttalib tu, dia banyak dah tu. Abdul Muttalib tu Bani Hashim lah. Maknanya kalau daripada Hashim itu, dia pecah banyak. Kalau atas daripada tu lagi, keluarga Rasulullah, semua daripada keluarga Rasulullah, ramai lah keluarga besar. Jadi Hashim ni kira hak terdekat, sanak hak paling dekat dengan Nabi. Baik. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, setelah ayat dan berikanlah peringatan kepada kerabat dekatmu, yakni ayat 214 surah Asy-Syu'ara ini turun, maka Rasulullah membagi respon lah tindakan Rasulullah hasil daripada ayat ni
Rasulullah kata, ni antara ni ringkas. Bila turun ayat ni, tindakan mula-mula Nabi sebagai memenuhi kehendak ayat ini, Nabi kata kepada keluarga dia di kalangan Bani Hashim, bermula dengan anak dia. Dia kata, wahai Fatimah binti Muhammad, wahai Safiyah binti Abdul Muttalib. Safiyah ni mak dara dia, mak dara Nabi lah. Wahai Bani Abdi Manaf, wahai Bani Abdul Muttalib, saya tidak boleh menyelamatkan kamu dari azab Allah, dan mintalah kalau kamu inginkan apa-apa saja daripada harta saya. Nabi mula sebut begitu dah. Cumanya sini dia ringkaslah disebutnya, sebab dia bukan ada maksud nak cerita. Kalau nak tengok cerita dengan lengkap dalam kitab lain, ni dia lebih kepada nak bincang tentang fiqh. Sebab apa? Sebab ayat hadis ni sebenarnya setengah-setengah ulama kata berlaku di zaman Madinah. Hadis ni Nabi sebut pada Fatimah tu. Dia ada hadis lain sebenarnya, tak apalah. Boleh jadi Nabi sebut beberapa kali, kadang-kadang ada juga berlaku begitu, tak apalah. Kukuman sebabnya Fatimah tu awal lagi Nabi sebutnya muka anak dia. Itu ya, kalau nak dikritik lah. Tapi tak apalah. Cuma lebih tepatnya hadis lain yang Nabi sebut pada Bani Hashim secara wahai maknanya keluarga keturunan Hashim. Nabi sebut Abdul Muttalib, sepupu-sepupu dia. Baik. Tetapi apa yang dimaksudkan ini lebih menjurus kepada kenyataan Nabi secara terbuka tanpa berselindung. Itu maksud dia. Bukan sekadar kepada keluarga dia saja, tidak. Tapi kepada orang lain dia mula sebut. Jadi mula terbuka dah dia punya dakwah Nabi. Baik, diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, setelah ayat ini turun, dan berikanlah peringatan kepada kerabat kamu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Quraisy. Ni lebih tepatnya Rasulullah memanggil Quraisy. Quraisy ni maknanya kabilah besar lah. Mekah tu Quraisy semua tu. Kalau ada apa sikit saja daripada tidak Quraisy itu, Sayyidina Umar tu pok Quraisy belaka, Sayyidina Uthman, yang menyebabkan semua orang Quraisy berkumpul. Nabi mengajak secara khusus, ada juga jemputan itu khusus, ada juga jemputan itu umum. Maka Nabi pun kata, wahai Banu Ka'ab bin Lu'ay, selamatkanlah diri kamu daripada api neraka. Wahai Banu Murrah bin Ka'ab, selamatkanlah diri kamu daripada api neraka. Wahai Banu Abdi Syams, selamatkanlah diri kamu daripada api neraka. Wahai Banu Abdi Manaf, selamatkanlah diri kamu daripada api neraka. Wahai Bani Hashim, ni keluarga dia terdekat ni, selamatkanlah diri kamu daripada api neraka. Wahai Banu Abdul Muttalib, lebih dekat lagi, datuk Nabi yang pertama, selamatkanlah diri kamu daripada api neraka. Wahai Fatimah, ni, selamatkanlah diri kamu daripada api neraka. Sesungguhnya saya tidak memiliki kekuatan untuk mencegah, untuk menghalang kamu, untuk menyelamatkan kamu daripada azab Allah di hari akhirat. Hanya sahaja kamu memiliki hubungan rahim yang akan selalu saya jaga. Apa maksud dia? Mana Nabi kata, saya akan jaga kamu, tapi atas dunia lah, jaga dari segi keluarga. Tapi untuk selamat daripada azab Allah, kamu kena bertakwa. Itu maksudnya selamat. Kalau makna bertakwalah kamu, kalau kamu nak selamat. Cuba bayangkanlah, cuba kita bayangkan, tiba-tiba Nabi sebut, Nabi kata, wahai Banu Ka'ab, selamatkanlah diri kamu daripada api neraka. Tak kejut khabar gitu. Tiba-tiba mari hak tu, kamu kena selamat diri kamu sendiri daripada api neraka. Api neraka, disebut api neraka, maknanya dia membicara tentang hari bangkit. Sedang orang kafir Quraisy tak percaya pada hari Nuh ni, dua liputan ni. Press conference ni kira-kira ini. Terkejut habis orang. Itu. Nabi kata, hak bagi akhir, cuba tengok tu. Hanya saja kalian memiliki hubungan rahim yang selalu saya jaga. Maksudnya apa? Kalau kita tengok dalam syarah, maknanya hubungan keturunan kamu dengan aku tidak menjadi penyebab untuk selamat di hari akhirat. Itu maksud dia. Sebab tu aku sebut kamu kena urus sendiri untuk kamu selamat. Dengan cara mana? Ikut aku sebagai Nabi, bukan ikut aku sebagai anak saudara, sebagai sepupu. Tidak, itu tak selamat kalau sekadar itu.
patuh pada aku sebagai Rasulullah. Maknanya di sini kata-kata ini dia ada beberapa perkara. Pertama sekali, dengan kenyataan ini sebenarnya Nabi telah mengisytiharkan dia sebagai Nabi secara terbuka. Sebab orang yang boleh cakap tentang alam ghaib akhirat, Nabi ya, Rasul. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi sebut supaya manusia ni kena fikir kepada hari yang dia nak hidup kekal. Apa dia? Syurga. Kalau dia tak jaga, dia akan terhumbai kepada dalam neraka. Walaupun tak sebut syurga adalah kenyataan, tapi selamatkanlah diri kamu daripada neraka. Maknanya kamu kena usaha supaya kamu ni patuh pada sunnah aku, barulah kamu boleh masuk syurga. Itu mafhum mukhalafah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kenyataan Nabi mengisyaratkan bahawa Nabi telah bersedia untuk menghadapi masyarakat dia secara terbuka. Inilah yang saya sebut berkali-kali bahawa Nabi buka wacana bebas dan terbuka untuk masyarakat dia, kritik dia. Kalau kamu tak puas hati, kamu boleh bincang dengan aku secara terbuka. Aku kerja 24 jam dah lebih dah dakwah. Ini. Jadi maknanya kata-kata Nabi ni sudah tidak ada lagi dah hak maksud selindung secara rahsia, tidak ada. Tapi sahabat Nabi masih ada lagi dalam keadaan rahsia tu. Bagi yang tidak ada keluarga besar, bagi yang tidak ada kekuatan, masih rahsia. Pada waktu ni setengah sahabat bila nak salat kena pergi ke luar daripada kota Mekah, pergi ke leri-leri bukit lagi pada waktu ni. Tapi Nabi tidak. Baik. Dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan Bani Abdul Muttalib hingga terkumpul dalam jumlah yang ramai. Mereka semuanya memakan daging jaz'ah dan meminum farak. Gapo dia farak tu, dia bau tu dia buat tu. Kalau daging jaz'ah ni maknanya daging kambing lah yang berusia setahun ke atas. Adapun muka istilah tu boleh tengoklah. Jadi farak ni apa dia? Timbangan makanan sebanyak 16 liter. Atau 12 mud, 12 cupok, atau 3 gantang. 3 sok tu mana gantang menurut orang Hijaz. Maknanya dia buat jamu ni. Panggil ni buat jamu mana sebelum maknanya ada buat jamu ni, ada mana lepas tu Nabi bucat. Jamu daging kambing. Lepas tu banyak ni makanan ni, 12 cupok, 12 gantang. Mana buat makan kenyai dulu baru Nabi ceramah. Tapi kalau nak ceramah dulu tak apa juga. Yang pentingnya ada buat makan sini jelas sebut. Tu baik. Jadi Nabi buat makan dan mereka makan hingga kenyang cerik. Dia berkata, makanan itu seperti belum pernah dimakan. Kemudian beliau meminta bejana kecil dan mereka minum hingga kenyang. Namun minum itu seperti belum pernah diminum. Maknanya orang panggil makan ni istimewa lah. Bukan kata sekadar air sirak tu, doa air kira nampak istimewa sikit. Jamuan ni agak istimewa sikit dia punya minum makanan tu. Lepas tu baru Nabi bucak bila kenyang tu, kira banyak dah tutup tu dah, sombak banyak tu baru dia ceramah. Gapo dia Nabi kata? Ni mengikut riwayat Sayyidina Ali. Wahai Banu Abdul Muttalib. Ni khusus ni. Ni khusus pada Bani Abdul Muttalib. Mana keluarga dia lebih kecil. Kalau Hashim tu lebih besar lagi. Ni Abdul Muttalib, datuk dia pertama. Nabi kata, wahai keluarga Banu Abdul Muttalib, sesungguhnya saya diutus kepada kamu secara khusus dan kepada umat manusia secara umum. Dan kamu telah menyaksikan salah satu dari tanda-tanda kenabian saya. Maka siapakah di antara kamu yang bersedia membai'ah saya untuk menjadi saudara dan sahabat saya? Saudara tu ialah sahabat saya. Gapo dia maksud saksi mukjizat ni? Quran tu lah. Sebab pada waktu ni kalau kita tengok dalam kitab-kitab besar lah, mana pok dia kecodoh ni, macam mana Muhammad boleh bercakap bahasa seindah itu? Makna ahli sastrawi pun terkejut. Sebelum ni tak ada begitu. Bercakap bahasa biasa, seperti orang biasa. Tiba-tiba bila jadi Nabi tu kecek bahasa tu tak. Ketika dia baca Quran masa kecek lain, itu biasa ya. Bila dia baca wahyu daripada Tuhan, habis terkejut. Sebab Abu Jahal ni tokoh, syair-syair dia digantung di kelambu Kaabah.
tingginya nilai dari segi sastra tu. Dia dengar terkejut. Siapa dia gengenak 3 malam tu nak dengar Nabi baca Quran. Gapo dia? Bahasa gapo gini? Padahal setiap kalimah tak aku faham, dia kata. Abu Jahal pernah buat kenyataan. Dia kata kalimah yang Muhammad sebut semua aku faham. Tapi bila dia gabung, dia susun dalam bentuk ayat, ada teka-teki di sebalik itu. Gapo dia nak ayat ni tu. Dia tak faham. Antaranya Al-Qari'ah. Dia tak faham tu Qari'ah. Al-Qari'ah mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil wa takunul jibalu kal ihnil man fa amma man thaqulat mawazin fa huwa fi 'aishatir radiyah. Gapo dia tu? Tu Al-Qari'ah ni bahasa sekali dalam bahasa Arab, maknanya yang berlaku, peristiwa yang berlaku. Tu asal bahasa Arab. Mana peristiwa yang pasti berlaku. Mal Qari'ah. Apakah peristiwa pasti berlaku? Hak no ayat nombor 3 dia punya. Yauma yakunun nas kal farashil mabthuth. Pada hari itu manusia keluar daripada kubur seperti kal katu. Ni cerita ke dia? Wa takunul jibalu kal ihnil manfuh. Dan bukit terbang ke udara, dibusa oleh angin jadi debu-debu yang berterbangan. Kalau hari Sabtu tidak gini, hari ke dia? Patut sebut fa amma man thaqulat mawaz fa huwa fi ishat. Siapa dia yang berat timbangan dia, dialah orang yang hidup istimewa pada hari itu, hidup senang lenang. Ada pula amma man khaffat mafa'u hawiyah, orang yang ringan timbangan dia, maka dia disediakan hawiyah. Apakah hawiyah itu? Rupanya neraka hawiyah itu. Dia pun teringat dah, tak rasa ni hari tidak hari dunia ni. Maka jadi dari segi makna pememukau dia, dari segi bahasa, keindahan bahasa pememukau dia. Itu maksudnya kamu telah saksi bagaimana sebelum aku tak pernah bercakap gini. Dan kamu pun tahu aku tak pernah belajar sastra. SPM pun tak ada aku ni. Seolah-olah begitu. Tak ada. Semua orang tahu. Nabi tidak. Yalah, kalau kita ambil pendapat jumhur yang mengatakan Nabi tak tahu membaca, tak tahu menulis, lagilah. Tiba-tiba boleh bercakap dengan bahasa indah dan makna dia tu sangat menarik. Lama orang boleh bercakap bahasa indah tapi duk puji perempuan, duk puji kuda, duk puji kabilah tu tak ada faedah. Ni tak. Sebab kalau kita ingat kepada ayat tu jadi jauh akhlak, ingat kepada hari akhirat jadi bagus manusia. Misalnya ada juga bapak dia buat Musailimah tu dia nak tiru Al-Qari'ah tu lah, al-fil mal-fil wa ma adraka mal-fil lahu khurtun tawil. Bunyi sudah tu terjemah seekor gajah. Gajah tu menata apa? Terjemah ke Kelantan. Mu tahu ke gajah tu menata apa? Tanya kali yang kedua. Gajah itulah jenis binatang yang hidup panjang. Lepas tu dia mikir, tahu gajah jadi ke dia? Tidak akan gapo dia kalau kena gajah. Molek kau akhlaknya jadi. Tapi kalau tahu tentang hari kiamat jadi jauh. Orang kata tak lagi. Bak gajah ni tempat kita tak ada, lain ada orang kena ada. Lepas tu lah ni duduk mana-mana boleh tahu gajah. Zaman internet ni. Jadi kalau diterima pakar zaman tu dia anggap hebat. Zaman ni orang tak akar ayat tu. Tapi Al-Qari'ah sampai bila-bila. Jadi fikir mari dari semua sudut ada kebaikan ayat ini dibaca. Tak mungkin ni bahasa manusia. Itu makna kamu telah menyaksikan perkara itu. Maknanya Quran itu menjadi satu bukti yang sangat jelas bahawa aku ni Nabi. Dan kalam yang aku ucapkan ini adalah kalam Allah. Itu yang dia sebut di sini. Baik. Bila Nabi buat tawaran, siapakah yang bersedia untuk melakukan bai'ah kepada aku untuk menjadi saudara dan sahabat aku? Ni bai'ah. Pakai serban Nabi tak kata, siapa nak ambil serban aku, okey ni aku nak bagi bai'ah serban ni. Tak ada. Hak ni ada. Bai'ah agama. Tak setia untuk patuh pada agama. Pakai serban tak payah bai'ah, pakai begitu jelah. Dia serban ni ulama kata tak kira lagu mana pun asalkan tidak menyerupai serban orang kafir, serban agama orang kafir khusus boleh pahala. Ingat kepada Nabi lah syaratnya. Kalau ingat kepada Abu Jahal tu tak boleh ingat sebab Abu Jahal pakai ikut serban. Ingat kepada Nabi. Sebab serban ni dia pakai orang Arab hakikatnya. Tapi kalau kita pakaikan ingat ke Nabi, akan ingat tu boleh pahala. Baik, Syekh Abdul Hamid menjawab. Wahai sang penguasa, itu tidak mungkin kamu lakukan. Dia marah dan berkata, kenapa saya tidak bisa lakukan?
Ni dia itu ni salah ni. Betul pelik tu rasa tu. Muka surat sebelah tu dia bulat tu. Tu rasa pernah baca dah tu. Tak tanda pula dia bulat tu. 137 dia 2 kali tu muka surat tu. Selah tu dua muka surat. Okey, tu 139 tu. Bila Nabi kata gini, bila Nabi sebut gini, siapa dia nak bai'ah pada aku? Siapa dia nak jadi penolong aku, nak bersama aku? Borel bawa dah borel ni. Nah. Kalau kita lah, siapa dia nak isi borel? Tapi daftar zaman Nabi hanya bai'ah tu sekadar lisan saja, sudah cukup dah. Ali berkata, Sayyidina Ali berkata, tidak seorang pun yang bangkit dari duduknya, semua duduk dia. Kejut, orang panggil jadi kaget, terpinga-pinga. Ali kata, akhirnya saya berdiri dan berjalan kepada Rasulullah, sementara saya adalah anak yang paling muda di antara mereka. Memang Sayyidina Ali muda benar pada waktu ni. Beliau berkata, ni popok Bani Abdul Muttalib, duduk Sayyidina Ali, duduk. Popok dia suruh Sayyidina Ali duduk. Jadi arahan itu diulang sampai 3 kali, dan setiap dia meminta untuk dibai'ah, saya selalu berdiri. Setiap kali Nabi kata, siapa nak bai'ah aku sebagai Nabi dan Rasul, maka akulah bang. Waktu orang lain ngomong, duduk Sayyidina Ali, suruh aku duduk lah. Dan orang ramai selalu mengatakan duduklah, hingga pada saat yang ketiga kalinya beliau meletakkan tangannya di atas tangan saya. Maknanya Sayyidina Ali masuk Islam lah. Bagi buku-buku sirah menyebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil kerabat dekatnya dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib dalam sebuah undangan pesta. Ni maknanya undangan ke majlis makan, bukan pesta ada di kibar apa dak ni. Takut silap faham, ni bahasa Indonesia ni. Kalau dalam Arab mana dalam sebuah undangan majlis makan lah. Kenduri. Nabi buat kenduri. Di antaranya yang hadir, siapa dia hadirnya? Ni kok paluh mengak ni, Abu Lahab. Dia cuti hari tu. Dia ada gitu. Abu Lahab terlebih dahulu berbicara sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Abu Lahab berkata, bak pula bahasa pelik berlaku, mana tak aja buat makan lagu ni, panggil makan apa sedap-sedap tu. Siapa 15 liter makanan, 12 liter. Lepas tu air pun nampak sedap-sedap kambing pula tu, jazaah tu, kambing umur setahun lebih, muda, sedap lah. Tidak orang tua 4 tahun 5 tahun. Gapo dia Abu Lahab kata? Dia kata ni, adik semua ni adalah pok-pok saudara engkau wahai Muhammad, anak-anak saudara, yang ni sepupu-sepupu lah. Muna ayat ke dia ni? Dia tanya Nabi, muna ayat ke dia tu, ayat molek ke aku disawab perut ni? Seolah-olah begitulah. Maka silakan bicara wahai Muhammad, dan tinggalkanlah anak-anak kecil tu, caw ke budak-budak biar nyemai pokok dia tu. Dan ketahuilah bahawa tidak dari kaummu yang mampu menghadapi kekuatan Arab, dan sayalah orang yang paling berhak untuk menghukummu, dan cukuplah untukmu pembelaan dari kabilah ayahmu. Namun apabila kamu tetap dalam pendirianmu, maka mereka lebih mudah untuk bersatu padu menyerangmu, dan dibantu oleh kabilah Arab lainnya untuk mengeroyokmu. Tu. Saya tidak pernah mengetahui ada orang yang membawa ajaran yang lebih buruk daripada apa yang kamu bawa ke dalam kabilah ayahmu. Maknanya Abu Jahal tahu dah. Nak mana dia minta ni, dia suruh berterus terang. Bunyi dah, moga dia pun ada perisikan. Ni Abu Jahal ni orang nombor 1. Abu Jahal ni orang, Abu Lahab ni dia setarah lah, dia setarah. Cuma dia penakut dia ni, penakut hang, penakut apa lah dia ni. Dia ni kita tarah Abu Jahal, dia satu level tu. Abu Sufyan pokok dia ni. Dan dia lah kalau nak buat majlis apa-apa, dia waktu beg duit, dia buat dia kaya. Tapi dia penakut apa? Abu Jahal ni memang luar biasa berani. Dalam peperangan Uhud tu, ketika dia rebah tak boleh dah, tangan tak nak akak tu, tak nak bangun, mulut boleh kecek lagi. Sahabat Nabi tanya lagu mana hari ni? Kau itu letak kaki atas dada dia. Tak semua cak dia. Dia kata aku sedih sebab hak bunuh hak tetok aku ni atau petani, bukan pejual. Dia kata petani yang tetok dia hina. Muawwas apa ni, Muawis dengan Muawwas kan, dua beradik. Cerita dia kan nak. Dalam
dalam perang Badar tak? Dalam perang Badar dia mati oleh perang Uhud tu, Abu Sufyan tu bapak dia tu. Dalam peperangan ni hak bunuh dia Muawis dengan Muawas, dua beradik. Dua beradik. Tu budak ni ana tengok dalam riwayat tu sekitar 17 tahun. Kali SPM tak ambil lagi tu. No. Nama Muawis, dua beradik. Dia ni orang Ansar. Dia pergi jumpa Hamzah lah, masa tu Hamzah ada lagi. Hamzah mati dalam peperangan apa? Uhud. Dia pergi tu, dia tak kenal Hamzah. Hamzah yang budak dia tak kenal aku ni. Sebab dia pergi tanya. Dia tanya Pak Cik, tapi yang Pak Cik Hamzah. Pak Cik dia kata, mana Abu Jahal? Dua beradik. Duduk kiri kanan dia lah. Dia tengok budak muda dia kata. Lepas tu baru tahu Muawah. Bila Hamzah kata tu Abu Jahal tu, dia metu lagi. Dia tak tahu, dia memang dia target Abu Jahal. Dan dia ni pun teruk setengah riwayat kata mati dia juga. Muawah. Yalah moga Abu Jahal ni orang pengalaman. Tapi dia dua ni pakat dia tutup Abu Jahal. Waktu Abu Jahal nak marah tu sebab budak dia kata. Waktu dia malu tu, sepatut tutup dia orang setarah dia juga. Ni petani, dia panggil petani. Tukar kebun tutup dia ni. Noyaknya sombong Abu Jahal. Jadi makna dia tak sebrim maka sahabat pun letak pedal. Lepas tu sahabat tekan pedal tu dengan perut dia, tembus kot ni, masuk kot nyerong gitu. Ada disebut dari riwayat mati dia. Noyaknya kerah, tapi dia berani. Abu Lahab dalam peperangan tu letak kuda tengah jalan, so dia nak lari. Dia kira dah. Tu nak ayat bui. Tapi kok mana dia ni ketua kaum lah. Jadi bila dia kata gitu, maknanya dia tahu dah ni daripada ni. Maknanya dia minta Nabi berterus. Biar senang, biar tentukan sikap. Mudah kalau kita nak lawan pun mudah, biar tahu sikap kamu. Ni duduk main tak jelas gitu. Duduk main keluk-keluk lagu tu payah royak molek dia tu. Tapi setengah-setengah banyak dia tak tahu lagi. Baik. Maka Rasulullah SAW terdiam saja dan tidak berkata sepatah kata pun dalam majlis tu. Tak, mana Nabi tengok tak sesuai lah jadi majlis tu. Kemudian beliau pada kesempatan lain kembali memanggil mereka. Tadi tak jadi nak kecek. Sebab dia tengok tu lain tak clear. Dalam kesempatan Nabi panggil pula Bani Hashim dengan Bani Abdul Muttalib dan dia kata, sini Nabi kecek lah. Tadi Abu Lahab dulu kecek. Dia ke Abu Lahab dulu. Ni dia kena Nabi berkata, segala puji bagi Allah, saya memuji kepadanya dan saya memohon perlindungan kepadanya, saya beriman kepadanya dan saya bertawakal kepadanya. Saya bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah sahaja, tiada sekutu baginya. Ni jelas lah bahawa Tuhan yang kamu sembah tu bukan Tuhan yang menjadikan kamu. Itu maksud dia. Jadi sepatutnya Tuhan yang kamu sembah bukan Tuhan yang banyak yang berada di sekitar Masjid Haram itu, tidak. Tuhan yang sebenarnya Tuhan ilah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nabi sebut gitu. Kemudian dia berkata, Nabi kata lagi, sesungguhnya orang yang baik tidak membohongi keluarganya, dan demi Allah yang tiada Tuhan kecuali dia sahaja, sesungguhnya saya adalah Rasul Allah. Ni secara terbuka ni berterus terang. Sebelum tu tidak. Abu Lahab minta tadi tu dia tak sebut. Ni sebut dalam kesempatan ni. Saya ni Rasul Allah yang diutus kepada kamu secara khusus orang Arab ni, keluarga aku ni, dan kepada manusia secara umumnya, seluruh manusia. Aku ni tidak seperti Nabi Isa dan Musa, untuk semua, bukan untuk bangsa dia saja. Baik. Itu maksudnya. Demi Allah, suatu saat kamu pasti mati. Mana satu ketika kamu pasti mati. Seperti mana kamu bila sampai waktu tidur, kamu tidur. Dan kalian pasti dibangkitkan. Seperti mana kamu bangun bila sampai waktu bangun, kamu bangun daripada tidur. Dan kamu akan dikira, dihisap amalan kamu. Apa yang kamu lakukan semua dikira, yang mana baik, yang mana buruk. Dan setelah itu hanya ada dua tempat saja, tempat kesudahan kamu yang selama-lamanya, sama ada syurga ataupun neraka. Bila Nabi sebut ni, Nabi dah mula sebut konsep hari akhirat. Apa tujuan kita dibangkitkan? Untuk dibicarakan dan untuk diletak
untuk diberi hasil kerja di bumi, di dunia. Setengah orang itu hasil kerja dia baik, syurga lah. Setengah orang itu hasil kerja buruk, neraka lah. Bila Nabi sebut begitu, maka sini dia sebut tak apalah, biar tu Abu Lahab, biar. Bila Nabi sebut gitu, jelas sikap Nabi tu jelas. Keluarga dia semua dengar. Berkatalah Abu Talib, pak saudara dia ni, adik-beradik seibu sebapak dengan Abu Lahab ni, kami sangat suka menolongmu, kata Abu Lahab, dan kami telah menasihatimu. Kami sangat mempercayai ucapanmu, dan mereka itu adalah kabilah dari ayahmu, telah berkumpul semua, dan saya hanya salah seorang daripada mereka, kata Abu Talib, pak Daudian. Tapi sayalah yang paling merespon, yakni memberi tindak balas. Sayalah yang paling banyak mengambil perhatian terhadap apa yang kamu inginkan. Maka lakukanlah apa yang diperintah kepada kamu. Demi Allah, kena ingatlah, demi Allah ni, orang Arab ni Allah ni biasa dia sebut. Hak ni ulama kata tidak menjadi dalil Abu Talib Islam dah, sebab Allah ni biasa ya, Abu Jahal pun sebut Allah. Demi Allah saya akan selalu menjagamu dan membelamu. Tetapi secara prinsip saya tidak mungkin meninggalkan agama nenek moyang kamu, Abdul Muttalib. Hak ni orang panggil saya gapo? Ni dia panggil sayang kerana dam, pertalian darah sahaja. Dia suka pada Nabi itu dari sudut pertalian darah, bukan kerana akidah, bukan kerana agama. Sebab dia akan tolong agama, tapi nak tinggal agama Abdul Muttalib, tidak. Jadi tak kira lah kita kata dia kata dia tak akan tinggal Abu Talib tu kerana nak jaga keluarga dia, maknanya dia Islam dah, sebab dia jangan, cuma dia sebut di ujung tu tak sewi keluarga dia marah, dia bertakiyah lah dah, memang dia tidak Islam. Tu bil itu Abu Talib. Siapa gila dengan Abu Lahab pula? Jenis Abu lah ke ni? Kata Abu Lahab, dia kata demi Allah, ini adalah masalah besar. Berat ni. Dia Abu ni dia ada 3 biasa kalau ada pendahana diminta buat kuliah. Abu Talib, Abu Lahab, asal lagi Abu dia bukan Abu Jahal lah, Abu Jahal. 3 Abu ni. Bukan dia hak 3 Abu ni, hak saya ke Nabi belaka asalnya. Abu apa ni, bukan dia, siapa dia sorry lagi tu, hak Abu Talib, Abu Lahab, nama apa sorry lagi tak ingat dah. Hak tu masuk Islam. Abu Sufyan lah, Abu Sufyan 3 Abu. Abu Sufyan tu bukan keluarga dia Bani Hashim, Abdul Talib. 3 Abu. Tajuk kuliah, apa perbezaan 3 bukan 3 Abdul, 3 Abu. Ana pening Abu gapo lah ni. Kita telefon ke penganjur tu, 3 Abu ni Abu gapo? Kau 3 Abdul boleh kira. Dia kata Abu tu sebut Abu Talib, makna saya ke Nabi tapi kekal di atas agama kafir. Abu Lahab benci ke Nabi dan kekal di atas agama itu. Abu Sufyan benci ke Nabi pada awal tapi akhirnya Islam. Itu beza dia. Jadi hak selamat mana? Abu Sufyan. Sebab apa? Sebab dia saya ke Nabi atas dasar agama. Kan bila dia masuk Islam, dulu aku paling benci pada kamu. Kan ingat dia kata Abu Sufyan. Tapi bila aku masuk Islam, kamulah orang paling aku sayang. Tapi Abu Lahab ni jak Nabi sebut tentang agama, benci selalu sampai mati. Sampai terbunuh dia. Abu Talib sampai mati saya, tapi tak masuk Islam. Tu perbezaan 3 Abu. Sakit kepala kita nak faham. Nyawi tajuk 3 Abu. Itu ayat Abu ke dia. Ada tajuk kuliah gitu. Berat sangat jadi Abu Talib ni memang berdasar pada riwayat memang sah dia tu tidak Islam. Cuma Syiah saja kata Islam. Kata Abu Lahab, dia kata demi Allah ini masalah besar ni, isu besar ni, bukan kecil ni. Maka selesaikanlah dia sebelum orang lain menyelesaikannya. Maknanya di sini kita nampak seolah-olah Abu Lahab ni dia saya juga anak saudara ni. Dia kata kena uruh molek ni. Jangan siapa dia
melarat keluar ni ajaran ni. Kita sama-sama ni biar anak-beranak kita boleh lagi, kita tidak tertapang. Kita tidak denyak terkalu, tapi kalau orang lain, dia kat orang lain berat timbuk. Paruk ni. Itu maksud dia. Kena susah awal supaya dia jangan bawa ajaran ni secara terbuka. Ni dia sebut di kalangan anak beranak tak apa lagi. Tu nasihat Abu Lahab. Tapi Abu Talib kata, demi Allah kami akan membelanya sampai kepada titisan darah terakhir. Dia kata dia sanggup mati, tapi tak setukar agama. Mana Abu Lahab dia boleh nampak dah, kalaulah Muhammad bercakap secara terbuka gini di hadapan hak tidak keluarga, lagu mana tak tahu. Sebab tu kena sesawa ni, seolah-olah bagi dia ni mereng ni budak ni. Kena sesawa awal lah. Seolah gitu. Cara itu okey cik mana? Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kata beliau, setelah turun ayat dan berilah peringatan kepada keluarga terdekat, kaum kerabat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke Bukit Safa. Itulah Safa dengan Marwah, tempat Sa'i tu. Kemudian dia memanggil orang yang mendengar, orang yang ada di sekitar tu. Dia panggil orang. Dia panggil orang. Ya ma'syara Quraisy. Dia panggil. Ya ahla Makkah. Bukit Safa bukan setinggi tu, tinggi lagi dulu asalnya. Tu dia buat sikit tu. Maknanya kawasan tu kawasan tak jauh ke daripada Kaabah tu. Baik. Jadi orang hok dengar seruan Nabi kata, siapa tu? Siapa tu panggil tu? Pakak gilah kepada suara tu. Hingga akhirnya mereka berkumpul. Maka Nabi pun kata, bila orang berkumpul ramai, dia duduk atas puncak Safa tu, Nabi pun kata, bagaimana pendapat kamu apabila saya berkata, saya buat kenyataan bahawa di sebalik gunung ini ada satu pasukan tentera yang berkuda yang sedang menuju ke arah kamu untuk menyerang kamu. Kamu percaya ke tidak? Maka orang ramai apa kata, belum pernah kami mendengar atau melihat kamu berbohong. Maknanya kami percaya, sebab sebelum ni tak pernah ada satu kih pun kamu pernah berbohong. Sebab tu kami juluki kamu dengan Al-Amin. Maka pada waktu itu bila masyarakat dia sudah buat pengakuan gitu, maka Nabi pun kata, ana nabiyullah. Mana aku Nabi Allah, al-mab'utsu ilaikum, yang diutuskan kepada kamu sebelum datangnya siksaan yang pedih. Qabla an ya'tiyakal azab, sebelum datang kepada kamu azab tu, aku ni Nabi nak peringatan lah, supaya jangan kamu buat sesuatu yang menyebabkan kamu kena azab. Sebab di hadapan kamu ni ada azab. Dia ulama kata azab ni dia ada beberapa bentuk azab. Ni kita ambil 3, kita tak sambil dunia. Selepas manusia mati dia ada 3 peringkat azab. Peringkat pertama dia panggil peringkat barzakh, alam kubur. Dia ada azab kubur tu, ada riwayat khusus lah. Yang kedua azab ketika berada di mahsyar, di tempat manusia berkumpul sebelum dihisap, sudah ada azab. Dan yang ketiga yang kemuncak dia panggil neraka. Hak tu hak kekal, hak tu kemuncak. 3 bentuk azab itu. Bagi orang yang teruk, orang ahli maksiat atau orang kafir, ketiga-tiga ni dia rasai azab. Tapi bagi orang Islam tidak. Sebab itulah kalau kita tengok dalam hadis, ada Nabi sebut maknanya seseorang itu kalau di alam barzah pun tak kena azab dah, mana dia selamat tu. Sehingga digambarkan begitu. Tapi tetap melalui proses bicara tu. Tapi seseorang yang sudah dikenakan azab dalam kubur, maknanya dia sendiri tu, orang tu sendiri pun Nabi kata dia memang nampak gelap zaman dia, masa depan dia gelap. Tu disebut 3 azab tu. Baik, bila Nabi kata begitu, Nabi sebut begitu, maka Abu Lahab pun kata, bila Nabi kata, Abu Lahab pun kata, tabballaka ya Muhammad, dia kata, celaka Muhammad, celaka. Hoduk saya galik-galik tadi. Paruk dia weh. Tabba ni kalau Tok Guru Mufti Besar Kelantan dia kata boleh terjemah bahasa Melayu, mati dibunuh. Wahai Muhammad. Mau paruk bahasa Kelantan tu. Tabballaka. Hak tu ya Allah mari tabbat yada Abi Lahab tu. Sebelum dia kata ke Nabi tu. Tabballaka. Munggo dia punya ayat tabba ni kalau kita tengok dalam fiqh bahasa Arab, mana satu kalimah yang menunjukkan kemuncak kemusnahan manusia.
mati dibunuhmu, bertindan-tindan dengan kerosakan berlaku pada kamu. Wahai Muhammad, tengok bahasa dia guna. Ni ke tujuan kamu kumpul ke kami hari ni? Kemudian turunlah ayat tabbat yada abi lahabin wa tab. Tu ayat ni. Sesuai dengan kata-kata dia kepada Nabi. Binasalah kedua belah tangan Abu Lahab dengan sebinasa-binasanya. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, dia kata Rasulullah SAW berdakwah secara rahsia selama 3 tahun. Kemudian diturunkan ayat sebagai isyarat supaya Nabi merubah. Maknanya kita kata fasal dakwah Nabi berubah daripada sir kepada jahriyah. Ni antara ayatnya, iaitu surah Al-Hijr ayat 94 hingga 95. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Inna kafainakal mustahzi'in. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan, cukuplah secara rahsia, cukuplah. Bermula sekarang era jahriyah, secara terang-terangan. Sampaikan secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan jangan pedulikan orang-orang yang musyrik. Jangan hirau, pedulikan mereka. Jangan pedulikan mereka, untuk cakap mereka lah, mereka kata gapo pun jangan peduli. Sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olok kamu. Sebab salah satu bentuk seksaan secara emosi yang orang-orang Quraisy buat ni, dia tuduh Nabi, dia ejek Nabi, dia kata Nabi pebelah masyarakat. Ni kira seolah macam benih terbuang lah ni, seolah-olah begitu. Tak ada seorang apa keluarga dia jadi murtad gini. Dia kata ke Nabi. Dia jadi baloh habis keluarga ni, apa ni, perangai huduh ni, macam-macam dia buat. Dia sakiti hati Nabi. Dia kutuk Nabi SAW. Tak sedap diri, anak yatim, macam-macam lah. Perkara-perkara yang kira-kiranya kalau orang biasa boleh lemah semangat tu. Tapi Allah jaga Nabi. Oleh kerana itu Nabi SAW mengumumkan dakwah. Dan pada saat itu kaumnya pula yang memulai perlawanan dan permusuhan secara terbuka pada Nabi. Dia lawan Nabi secara terbuka. Dengan sebab itulah, dengan sebab itu dia lawan Nabi secara terbuka, serta memberikan tentangan, bahkan semakin bertambah atas Nabi dan juga atas sahabat-sahabat dia. Siapa yang tak ada keluarga diseksa teruklah. Itu cerita serba ringkas berkait dengan dakwah secara jahriyah. Baik, apa kesimpulan yang kita boleh ambil? Di sini yang pentingnya. Baik, yang pertama, antara hikmah dan pelajaran yang boleh kita petik dari kisah di atas, yang pertama, sesungguhnya Rasulullah SAW telah menghabiskan waktu 3 tahun untuk berdakwah kepada Allah dengan cara rahsia, yakni secara sembunyi-sembunyi. Dan setelah itu dia mengumumkan dakwahnya yang dimulai daripada keluarga besarnya ataupun keluarga terdekatnya, kemudian seterusnya kepada yang lebih jauh dan yang lebih jauh. Tetapi dakwah rahsia ataupun terang-terangan semuanya berpegang pada satu tujuan, iaitu untuk menyatukan umat manusia dengan kalimah tauhid. Yakni hati tidak boleh bergantung kecuali hanya kepada Allah. Seseorang tidak akan mendapat manfaat hanya dengan kehebatan kabilah atau kerana hubungan keluarga. Nabi sebut lalu, semata-mata jadi keluarga aku tak selamat hari akhirat. Lepas tu kamu kena bergantung kepada Allah. Jadi poin yang pertama ni, perenggan pertama ni, dakwah secara sir dengan dakwah secara konten dakwah sama ya. Mengajak manusia kepada tauhid, mengajak manusia kepada bergantung kepada Allah, jangan terpedaya dengan nasab dan keturunan, sama saja. Itu maksudnya. Takut tak boleh kira dah, takut jadi sedap hati moga kita keturunan Nabi Adam ni kan. Takut jadi confident kita dah. Tak boleh, dia tak boleh gitu. Kita kena ikut ajaran Nabi, sunnah Nabi. Semua ini adalah bentuk pergerakan manusia, semua ini adalah bentuk pengarahan manusia untuk hanya mengesahkan Allah. Maknanya ubah daripada akidah syirik yang Tuhan begitu banyak, supaya kembali kepada asal fitrah, iaitu tauhid kepada Allah. Itu maksudnya. Hal itu sama ketika sir, ketika jahriyah, sama saja. Jadi beribadah hanya kepada, sebenarnya
Masyarakat Arab ni sebenarnya kalau Nabi kata Allah inilah yang menjadikan alam, dia tak marah. Allah menjadikan kamu semua, dia tak marah. Tapi dia marahnya sebab dia kata mu sembah tu tak betul. Hak tu dia marah. Tu berhala, tu batu, kerah kerja. Kerah pada kepala lutut mu. Tu kalau kita bahasa ni. Mu duk sembah hak tu tak kena. Mu kena sembah. Maknanya Nabi telah menyalahkan ajaran nenek moyang. Hak tu dia marah tu. Tak ke tu tua kita dulu tak betul. Tu. Tak ke tutup guru lah. Tok guru lah orang alim dalam agama. Tak ke tutup guru kita buat tak betul. Orang Nasabah. Mu dengan tok guru kita ambil dulu mana alim? Dia tanya Nabi. Mu dengan Abdul Muttalib. Dia kira gitu. Berat lah. Dan anda tengok keturunan popok dia pada gila ni. Popok dia tu. Beribadat hanya kepada Allah. Dan itu adalah masalah yang prinsip, yang dasar. Aslu usuluddin. Kerana masuk ke dalam orang panggil skop akidah yang maksudnya adalah menetapkan Nabi, bila disebut tentang tauhid, Nabi menetapkan bahawa sembah mesti Allah saja, ibadat mesti Allah saja. Jadi Tuhan Lat, Uzza, Manat, Suwak tu semua itu adalah makhluk. Hak tu dia marah tu. Jadi mana hang duduk sembah selama kening ni tak betul. Tidak ada yang disembah, yang berhak disembah kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada yang ditaati kecuali Allah yang Maha Esa. Dan tidak ada sekutu bagi Allah yang Maha Esa. Nabi tekan hati. Itu semua disimpulkan dalam firman qum fa'anzir wa anzir ashiratakal aqrabin fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Ayat-ayat inilah sebenarnya yang menjadi arahan kepada Nabi supaya Nabi berdakwah secara terang-terangan. Mana Allah beri keyakinan, mu jangan rusing, aku akan jaga kamu. Allah tahu kekuatan Nabi dari segi fizikal, dia berapa orang ya, tak sampai 60 orang, 50 orang lebih, capur semua. Semua kata 40 lebih. Masyarakat Quraisy dengan mana? Satu bandar. Satu Mekah tu. Maknanya kalau nisbah kepada pemikiran kita ya. Makna kalau pok-pok Abu Jahal, Abu Lahab, Pok Daud, dia semua sekali kalau dia nak bunuh Nabi boleh sangat. Dalam keadaan Nabi, pengikut Nabi pun pada waktu tu ramai golongan lemah. Kalau ada pun kita kata golongan yang ada keluarga besar tak ramai, pok-pok hamba ramai. Makna kalau mereka nak bunuh lah memang boleh. Tu. Tapi Nabi yakin sebab Allah kata aku yang jaga, inna kafainaka al-mustahzin, aku yang akan jaga kamu daripada pok-pok yang mempersendakan kamu. Baik, semua ayat-ayat berkenaan, ayat-ayat tentang dakwah berkenaan menjelaskan bahawa masalah yang paling asasi dan yang paling pertama Rasulullah SAW dakwah kepada masyarakat dia adalah isu akidah. Isu akidah. Dan itulah intipati ajaran para rasul sebelum Nabi. Seperti mana Allah berfirman, wa ma arsalnaka min qablika min rasulin illa nuhi ilaih annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutuskan seorang rasul pun sebelum kamu wahai Muhammad, melainkan kami wahyu kepada dia bahawasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, maka sembahlah oleh kamu akan Allah, akan aku. Hak ni lah hak daripada Nabi dulu. Hak ni tak berubah. Sebab itulah hadirat, tak ada khilaf, ni ijma' ni. Isu akidah dia sama, tak ada beza daripada Nabi dulu sampai Nabi Muhammad, sampai kiamat, sampai dalam syurga pun tak berubah ni. Hak berubahnya syariat. Sebab tu Nabi gambarkan syariat ni bagaikan pakaian kepada seorang. Dulu kita kecil, kita pakai baju kecil lah. Kita lah juga. Hak ni kita pakai baju besar, kita juga. Masa kecil tu kita juga. Cuma oleh kerana telah berlalu masa, kita jadi semakin besar, maka baju pun berbeza. Tapi hakikat kita juga. Ni pun begitulah. Hakikat tauhid tu hakikat intipati kehidupan manusia. Itu sama ya. Kemudian hak perubah-perubah bersifat luar fiqh, bentuk kehidupan hak tu baju saja tu. Itu yang dimaksudkan di sini. Begitulah semestinya yang menjadi misi setiap dai yang mengajak kepada kebenaran. Maknanya juga isu akidah. Lah ni gitu kah?
Lah ni jadi lagu tu kah? Orang jaga akidah kok orang panggil pemimpin-pemimpin. Ya kok kalau kita perhati, ni pemimpin masyarakat kita lah ni, tak kira lah peringkat mana, dia jaga ke akidah. Kita kata jaga, setara mana jaga tu? Setara mana? Cuba perhati sendiri. Anak tak nak kata lah, cuba perhati sendiri lah. Setara mana dia jaga? Takut kuat anak-anak buah lagi jaga daripada Hok Tok Ngulu atas tu kalau ke mana? Bahaya juga. Kadang-kadang Tok Ngulu duduk semeja dengan Hok dikatakan sesat. Tu kena tengok. Sepatutnya kalau dulu zaman Nabi, zaman sahabat, pemimpin tertinggi inilah Hok paling faham akidah dan dia paling ke depan bila menghadapi isu akidah. Tu dia ada buku tu. Buku ni 2 jilid. Nama buku ni Encyclopedia Agama-agama dan Aliran Semasa, 2 jilid. Mausu'atul Adyan wal Madhahibil Mu'asirah, 2 jilid, tebal lah. Capur 2 tu, anda ingat berapa sekitar hampir 1500 muka surat lah 2 jilid tu. Dalam tu dia sebut agama salah, dan dia sebut bila dia sebut tentang agama salah, dia akan sebut punca dia, sebab dan bagaimana proses perkembangan dia. Dan ada juga dia sebut zaman-zaman cerita zaman khalifah Islam dulu, kalau ajaran salah tu tersebar di atas tentera, kena tangkap, mesti tangkap dan diberi nasihat. Kalau tak mau bertaubat dipukul, kalau tak mau bertaubat juga dia dihukum bunuh atas rasa kalau dia kafir lah. Memang tegas, memang tegas. Baik, kerana apabila akidah benar, maka amalan selepas itu pun akan benar, dan jika akidah tidak benar, maka segala amalan tidak diterima oleh Allah. Ini amalan kita ni, macam mana Allah nak terima kalau akidah kita rosak? Tak mungkin. Seperti mana Allah berfirman, wa qadimna ila ma amilu min amal faja'alnahu haba'an manthura, dan kami hadapi segala amalan yang mereka kerjakan. Maksud wa qadimna ni kerana kami ambil perhatian. Bila mereka buat perkara baik, kami akan catat. Walaupun orang kafir, orang kafir bila buat baik, malaikat akan tulis. Tetapi di hari akhirat, bila di kalangan mereka tu ada yang mati dalam keadaan kafir, faja'alnahu haba'an manthura, kami jadikan amalan itu seperti debu-debu yang berterbangan. Maknanya kalau orang tu kafir, sebelum dia meninggal dia masuk Islam, semua kebaikan dia tu dia akan dapat sebagai pahala di hari akhirat. Baik, ini antara dalil. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, setiap yang akidahnya mantap, maka keampunan Allah baginya juga akan lebih sempurna. Sesiapa yang datang menemui Allah dan tidak mempersekutukan kepadanya sedikit pun, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya, bagaimanapun besar dosa dia, dan Allah tidak akan mengazabnya kerana dosa-dosa tersebut kalau dia bertaubat. Dan kita kena yakin manusia ni kalau dia bertaubat dengan sungguh-sungguh, memang Allah terima. Allah sebut berkali-kali dalam ayat Quran. Dalam hadis Nabi bui gambar cerita orang zaman Bani Israil bunuh 99 orang kan? Boleh bunuh orang ni bukan main-main, bunuh seorang pun berat dah, 99 orang. Lepas tu dia jumpa seorang tok guru ni bukan alim, cuma dia ahli ibadat. Dia kata kau 99 orang tak boleh tu, kawan melupui sebutin lah, cukup 100. Tak tengok mata orang nak kecil, gitulah kalau bahasa kita lah. Tapi niat nak bertaubat tu masih membara. Dia pergi jumpa seorang alim. Orang alim dia kata, boleh, cuma dengan beberapa syarat. Kamu kena ubah cara hidup kamu. Allah tetap, dia pun kaunseling. Kata Allah ni maha pengampun. Cuma bila kamu nak bertaubat, antara dalam kaunseling dia dalam hadis tu yang disebut oleh ulama dalam syarah-syarah lah, dia tanya kenapa, siapa kawan-kawan kamu di kawasan kampung kamu tu, siapa kawan kamu? Rupanya dia bunuh orang ni kerana kawan-kawan dia jenis pembunuh-pembunuh saja, teruk-teruk. Jadi orang ahli kata kalau kamu nak berubah, kamu kena ikhlas. Ikhlas ni maknanya kamu kena berhijrah pergi ke kampung sana orang baik-baik saja, nama dia kampung aman tu. Dalam tu sebut aman ya, kamu akan aman. Dalam tu sebut gitu, tak nak sebut tu.
kamu akan aman di sana. Jadi dia pergi, tak ada siapa mati. Maka berebut malaikat. Hadis saya tu dalam Riyadhus Shalihin saja. Sebab Nabi kata di sana kamu aman. Aman ni maksudnya hidup dia tu akan tidak terganggu oleh sahabat-sahabat dia yang jahat ni. Sebab pengaruh persekitaran ni besar. Sebab tu Nabi kata al-jar qabla ad-dar. Nak buat rumah tengok persekitaran dulu. Kalau persekitaran tu teruk, dia akan mempengaruhi kehidupan anak-anak kamu. Begitu juga ni. Kalau dia bertaubat, lepas tu tinggal bersama kawan dia di kampung tu, boleh jadi akan mengulangi kesalahan yang sama. Tapi tak sempat siapa, maka berbalah lah. Ini Malik Zabaniyah dengan jaga neraka, jaga surga ni. Dia kata ini neraka ni. Sebab dia tak ada siapa kapal Amir tu. Bukan, tak ada siapa tu. Nah, dia mati. Nabi kata Allah tu malaikat supaya enjuk Allah kedekat. Wa anha tu mana enjuk Allah kedekat ke bahasa Kelantan. Bila ukur tu sedepa ya, sehasta ya dekat ke tempat destinasi, maka masih surga dia. Masuk surga. Kita kena percaya sebab sahih hadis tu. Ana kalau orang lain royak ana tak percaya. Tapi bila Nabi royak kita percaya. Baik. Jadi kata Ibnul Qayyim rahimahullah, setiap yang akidahnya mata tadilah Allah tidak akan mengazab dia. Baik. Kita pergi habis sini. Nombor 2 tu kita bincang semula. Jadi ada kena perhati molek dalam agama kita ni, kalau kita tengok, kita bincang sejauh mana pun dia ya taubat. Manusia ni buat salah macam-macam kesalahan, taubat itu. Sebab tu ulama kata taubat ni adalah makhraj, jalan keluar daripada masalah di hari akhirat. Makhraj maknanya tempat keluar. Kalau kita tidak buat itu, kita tidak akan keluar daripada masalah. Tetap kita akan menghadapi masalah. Kalau nak supaya kita keluar daripada masalah, maknanya masuk ke hari akhirat dalam keadaan tak ada masalah, mesti taubat. Taubat tu mah jalan keluar. Baik. Dalam kitab Zadul Ma'ad, Ibnul Qayyim ada sebut kerana syirik. Kenapa syirik tu berat dan menjadi orang panggil perkara utama dalam dakwah Nabi? Sebab syirik ni dia mengandungi kejahatan. Jahat dari segi jenisnya dan zatnya. Pelbagai, muka syirik ni banyak jenis. Hak berkait dengan syirik pun teruk, syirik tu sendiri pun teruk. Maka neraka tidak boleh membersihkannya. Oh, parut. Sebab tu dia kekal dalam neraka. Sebab tu orang Islam yang tak syirik masuk neraka, dia bersih. Habis masa dia masuk surga. Tapi syirik tak boleh. Sebab tu dia kekal. Bakar apabila tak habis tu. Sebab apa? Sebab tuan dia tidak bertaubat. Ni kata Ibnul Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad. Bahkan seandainya dikeluarkan daripada neraka orang yang syirik itu, maka jenis syirik itu akan kembali seperti asal dia semula. Sama halnya dengan seekor anjing yang masuk ke dalam laut, akan tetapi sama saja bila telah keluar daripada laut. Oleh kerana itu Allah mengharamkan bagi orang musyrik untuk masuk ke dalam syurga. Nak ayatnya anjing kita tak buat apa, kita tak tahu mana kiyah dengan anjing. Nak ayahnya anjing ni kira masuk dari laut jadi masing ke laut ni. Sepatut hilang lah keanjingan dia tu. Tak hilang, tetap anjing situ. Mana tak jadi samuk dengan air laut tu. Moga zat dia memang najis. Bagi najis ni kalau kita samuk pun tak boleh. Najis zat dia tu. Supaya juga syirik. Dia nak suruh hilang syirik ini tidak boleh dibersihkan, dia kena hilangkan. Dengan cara mana? Tauhid. Bertaubat dan tauhid. Sebab itulah kekal dan neraka tu. Sebab apa? Sebab dia tidak hilang dengan api neraka. Oleh kerana itu kami ni untuk kita lah ni, maknanya berhati-hati benar lah. Kalau ulama kata tanya jangan buat gini syirik, tak seduk kah pedah lah, pakai ikut lah. Tak ada untung pun kita. Oleh kerana itu kami pesankan kepada setiap pendakwah agar selalu mementingkan masalah akidah. Akidah tu utamanya, bukan ekonomi. Ekonomi jatuh pun kalau akidah betul, selamat kita. Tapi kalau akidah kaya raya rakyat tapi akidah tak betul, baik, mulailah dari masalah akidah. Perbaiki akidah manusia kerana ia merupakan masalah yang asas bagi setiap yang mengikuti dan meniti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni dalam negara kita. Ni kita sebagai rakyat, bukan nak kritik mana-mana, kita nak sebut apa yang kita nampak. Kita tengok pemimpin kita sekarang ni, pemimpin lah secara umum, anda tengok kurang dia berperhatian kepada akidah ni. Kurang, tak tahu apa. Kurang. Kalau ada apa kelompok-kelompok bawah-bawah ni, tak tahu kenapa begitu.
Dia tak nampak. Sebab tu kalau kita tengok dia bercakap ke, boleh katakan kita tengok ekonomi saja. Itu yang penting. Ekonomi daripada pagi pacar. Pagi tu curah dah tu. Nak ayatnya siapa tidur tu, dua hati tu ya. Tu. Cuba perhati molek, apa jadi lagu tu? Apakah pemimpin kita ni nampak kurang pemahaman akidah dia ke macam mana? Wallahu alam lah. Tu kerunsingan kita sebagai rakyat jelata lah kita tak. Baik, poin yang kedua tu kita bincang minggu hadapan. Jadi hadirat kesimpulan paling besar yang saya boleh simpul dalam perbincangan kita pada malam ini, dakwah Nabi ni zaman Makkiyah adalah fokus kepada akidah. Era 3 tahun pertama yang kita kata era Sirriyah, dan era pada 4 tahun sehingga ke tahun ke-13 itu dia bina akidah tauhid. Dan di Madinah itulah baru ada pembinaan negara dari sudut aspek lain. Itu kita kena faham. Jadi poin yang kedua insya-Allah kita akan bincang dalam sesi akan datang. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.